Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Syuhada, pengurusi majlis anda pada hari ini. Hari ini kita akan membincangkan tentang topik iaitu isu-isu perkauman yang mana boleh merenggangkan perpaduan dalam negara kita. Yang topik ini akan dikupas oleh tetamu jemputan kita iaitu Nur Umarah Husna, Siti Hajar, Siti Nur Zulaika dan juga Izzatul Suzisma yang mana akan membantu dalam memberi pendapat masing-masing tentang isu ini. Sebelum saya memberi laluan kepada tetamu kita untuk memberi pendapat mereka, saya akan terangkan serba sedikit tentang apa itu isu-isu perkauman. Isu-isu seperti ini tidak boleh dibahaskan serta didebatkan, dibincangkan secara terbuka kerana ia akan membawa kepada api permusnahan hasil daripada perasaan kurang senang dan tidak berpuas hati. Isu-isu sensitif ibarat api dalam sekam, kerang yang menyala dalam diam-diam hingga boleh membawa kepada kebakaran. Ini juga adalah satu sebab yang bakal membawa kepada insiden konflik atau pergaduhan antar kaum. Isu-isu perkauman dan isu-isu sensitif juga melibatkan perlakuan memperdekakan dan juga merendah-rendahkan kaum lain serta mempertikaikan hak orang lain. Okey, kita akan serahkan, kita akan tanya pendapat. Terima kasih kepada pengurusi majlis kita hari ini. Saya Nur Umarah Husna binti Abdullah ingin melepaskan serba sedikit isu-isu perpaduan kaum di Malaysia. Negara kita, Malaysia terkenal di mata dunia sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun. Kejayaannya bukan sekadar mengenai isu-isu tempatan, bahkan ia turut terlibat dalam mengenai permasalahan yang menimpa dan dialami oleh masyarakat antarabangsa. Malaysia turut dikenali sebagai sebuah negara Islam yang unik. Penduduknya berbilang bangsa dan kaum serta mempunyai kepercayaan dan pegangan agama yang berbeza. Majoriti terbesar warganya terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam. Bumi Malaysia adalah tanah asal tempat tumpah darah mereka. Perpaduan dapat diartikan sebagai hubungan erat bersifat toleransi yang diwujud secara sengaja dalam kalangan kaum dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Dalam kata lain, perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan negara. Isu yang dapat kita lihat ialah dari isu aspek politik, iaitu politik perkauman boleh menimbulkan perasaan kurang senang dan mengukuhkan semangat perkauman jika sesuatu tindakan diambil tanpa mendapat kata sepakat oleh semua pihak. Isu-isu perkauman seperti bahasa, kebudayaan, pendidikan, agama, kerakyatan dan ekonomi jika dipergunakan untuk tujuan berpolitik, pastinya ia tidak akan menyumbangkan ke arah masyarakat yang bersatu padu. Ianya ditambah lagi dengan usaha parti tertentu yang mengukuhkan ideologi Malaysia bagi mendapatkan hak yang sama rata dalam kalangan penduduk di negara ini. Sekali pandang, ia merupakan satu isu yang kecil, tetapi sedangkan dia isu berlawanan dengan kontrak sosial yang dibuat sebelum negara ini capai kemerdekaan. Saya akan mengupaskan tentang isu laman media yang sering dikaitkan sebagai senjata propaganda terkuat. Laman media ini mampu diakses oleh sesiapa saja, termasuklah golongan kanak-kanak, sehingga mengakibatkan laman media menjarakkan lagi jurang perpaduan kaum di Malaysia. Penyalahgunaan media sosial telah mula mengular sejak akhir-akhir ini. Media sosial seperti web dan blog serta Facebook menyebabkan timbulnya kerarangan kaum kerana banyak menimbulnya isu sensitif. Beberapa laman web yang bebas bergerak telah diperkatakan begitu banyak bersifat sensitif di samping menaburkan fitnah serta berita palsu
menyebabkan wujud keresahan dalam masyarakat di negara ini. Beberapa kenyataan bersifat rasis dan berunsur perkauman begitu berluas kuasa pada masa sekarang. Keadaan ini pula tidak diambil tindakan oleh pihak berkuasa kerana pendidikan kuasa dalam bidang kuasa antara badan penguat kuasa dan badan pengawal komunikasi. Oleh sebab isu perkauman amat sensitif di Malaysia, maka isu perpaduan di laman media ini perlu diberi perhatian selanjutnya. Sekian. Sebagai generasi muda dan juga masyarakat pada masa kini, haruslah memupuk perpaduan di antara kaum ni. Tetapi apakah langkah-langkah yang perlu diambil? Siti Nur Zulaikha, apa langkah-langkah yang harus kita ambil untuk memupukkan lagi perpaduan dan juga menjadikan negara kita sebagai negara yang aman dan makmur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Zulaikha binti Muhammad Ansari, nombor matrik 10DIB 19F2010. Hari ini saya akan bentangkan tajuk langkah-langkah menangani isu-isu perkauman yang mengeruhkan serta meregangkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara Malaysia. Lama menunggu, akhirnya Malaysia bertemu juga dengan tahun 2020, di mana tahun yang dicanang-canang sebagai tahun Malaysia mencapai status negara maju. Contohnya, apabila ada isu yang melibatkan satu kaum, pasti akan hadir lagi satu kaum lain yang akan membantah. Dapat kita lihat seperti apa yang berlaku kepada tulisan Jawi dan juga Tanglong. Kisah Tanglong. Bantahan yang dilakukan ada di mana-mana. Kita sebagai rakyat Malaysia, rakyat yang berbilang kaum, perbezaan di antara keistimewaan dan keunikan kita itu dapat kita lihat pada zaman dahulu lagi. Sejak dari dahulu juga tiada langsung timbul pendapatan, bantahan atau aduan tak kala Tanglong dipasang di sekolah. Namun semuanya berubah apabila memasuki tahun 2020. Di antara langkah-langkah yang penting yang perlu dilakukan untuk menangani isu-isu ini, iaitu dengan membasmi kemiskinan tanpa mengira perbezaan etnik dan kaum. Sesebuah masyarakat itu perlu dibuat penyusunan semula untuk memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi di antara kumpulan etnik dan menghapuskan pengenalan etnik dengan kegiatan ekonomi dan kawasan tempat tinggal. Dalam masyarakat itu juga, kepentingan umum akan lebih diutamakan daripada kepentingan kaum atau kumpulan-kumpulan yang tertentu. Selain itu, kebebasan dan hak-hak asasi individu dalam sesebuah negara itu akan dijamin dalam perlembagaannya. Apabila sesebuah masyarakat yang adil itu dapat dilahirkan, semua rakyatnya mempunyai peluang yang sama untuk menikmati kemakmuran negara sendiri. Kekayaan negara pula akan diagihkan secara saksama dan tidak akan dibenarkan berlaku pemerasan manusia oleh manusia. Organisasi politik yang berasaskan kepada kepentingan etnik perlu dihapuskan dan mewujudkan pencampuran di antara etnik-etnik untuk mewujudkan sebuah organisasi yang sependapat. Sistem pendidikan juga boleh memainkan peranan yang sangat penting yang berkesan untuk menjamin keamanan sesebuah negara yang mempunyai pelbagai golongan etnik dan kaum. Sistem pendidikan ini juga boleh menjadi agensi sosialisasi bagi memupuk kepribadian dan kesedaran bersama di kalangan rakyat negara-negara yang terlibat. Melalui pendidikan jugalah sesebuah negara itu dapat melahirkan perpaduan dan persefahaman antara golongan etnik. Sikap dan pemikiran perkauman di kalangan pelajar-pelajar dapat dikikis dan dihapuskan dengan pendidikan yang berkesan. Sebilangan parti-parti politik juga yang berasaskan kepada perjuangan kepentingan kumpulan etnik masing-masing perlu dibawa besar. Pembentukan politik campuran ini menyenangkan sesebuah kerajaan dalam proses pembentukan bangsa yang bersatu. Setiap permasalahan yang timbul dalam kumpulan-kumpulan etnik ini boleh dibawa bincang.
politik campuran ini juga boleh mencari jalan penyelesaian dalam keadaan berlakunya konflik. Semua manusia inginkan perpaduan, tetapi masing-masing mempunyai perbezaan dan pendapat sendiri. Oleh itu, perbezaan pendapat tentang cara dan pendekatan untuk mencapai perpaduan itu sentiasa wujud. Perbezaan pandangan ini timbul kerana dipengaruhi oleh keadaan relatif politik dan masyarakat itu sendiri. Sejarah telah banyak membuktikan kepada kita bahawa konflik etnik ini akan membawa lebih banyak kesan-kesan negatif. Sebagai masyarakat ataupun generasi muda haruslah bertanggungjawab untuk memupuk perpaduan di antara kaum. Tetapi apakah langkah-langkah yang kita sebagai anak muda, sebagai masyarakat harus lakukan untuk menyatukan balik perpaduan kaum? Terima kasih kepada pengurusi majlis serta ahli-ahli panel yang lain. Saya Siti Hajah binti Manaf pula mencelah untuk memberi sedikit sebanyak pendapat ataupun cadangan saya tentang untuk bagaimana cara memupuk perpaduan dalam masyarakat di Malaysia. Memandangkan satu Malaysia ialah gagasan untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, dengan berteraskan beberapa nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. Usaha-usaha bagi merealisasikan satu Malaysia perlu dicadangkan supaya dapat dicapai. Antara cadangan yang boleh dilaksanakan adalah dengan menekankan sifat penerimaan yang merupakan salah satu teras perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Dengan itu, satu alat yang dapat mencambahkan idea dengan cepat dan berkesan pada masa kini adalah media massa. Seperti yang kita sedia maklum, pada zaman modernisasi kini, tak kira generasi muda, generasi kanak-kanak maupun yang sudah dewasa telah pun mahir untuk bagaimana melayari media massa. Kini tiba masanya kita ambil peluang yang baik ini untuk mempromosikan, mengiklankan dan melakukan sedikit sebanyak konten, ya, orang cakap konten seperti mewujudkan ataupun mewujudkan sifat yang boleh memupuk perpaduan di antara kaum. Dengan medium ini dapat mempengaruhi persepsi dan tanggapan masyarakat. Rancangan dan iklan yang menggambarkan perpaduan kaum perlu disiarkan melalui pelbagai media massa ini. Jika rancangan dan iklan tertentu disiarkan berulang kali, nilai-nilai perpaduan pasti dapat diterapkan dan diterima oleh rakyat-rakyat di Malaysia. Sebagai contohnya, kempen-kempen yang dijalankan oleh kerajaan untuk memupuk semangat perpaduan haruslah dibantu oleh media elektronik, kerana saluran ini adalah alat yang berkesan dalam penyampaian maklumat pada zaman teknologi yang canggih ini. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan isu perkauman ini semakin meningkat dan semakin terjadi di negara kita? Okey, terima kasih kepada panel-panel dan moderator. Okey, nama saya Izzatul Sulisma binti Muhammad Razi. Saya akan menerangkan tentang faktor kenapa isu perkauman ni boleh terjadi di Malaysia. Okey, salah satu faktor kenapa isu perkauman ni boleh terjadi di Malaysia adalah perbezaan bahasa dan budaya masyarakat di Malaysia ni. Seperti semua sedia maklum, Malaysia ni mempunyai 3 kaum yang terbesar, iaitu Melayu, Cina dan India. Dan setiap kaum itu pula berpecah, seperti bahasa Melayu hanya digunakan oleh orang Melayu, bahasa Cina digunakan oleh orang Cina dan bahasa India digunakan oleh orang India. Disebabkan perbezaan bahasa ni boleh menyebabkan kurang interaksi antara semua kaum. Apakah kesan apabila isu perkauman ini tidak dapat dibendungkan? Okey, disebabkan perbezaan bahasa itu, setiap kaum lebih selesa untuk bergaul dengan kaum sendiri. Dengan bahasa ni mereka telah wujud rasa perkauman yang secara langsung menghalang perpaduan dan integrasi nasional. Mereka hanya bergaul apabila difikirkan perlu sahaja.
Keadaan ini telah menunjukkan satu jurang yang jauh dalam interaksi kaum-kaum di Malaysia. Pada cadangan saya, dalam kehidupan seharian, kita hendaklah menunjukkan keikhlasan kita dalam menjalinkan hubungan dengan jiran dan anggota masyarakat yang berbeza warna kulit, kebudayaan dan agama. Dengan mengamalkan sikap kekitaan sesama kita, kita sebenarnya mewujudkan satu suasana hidup yang baik dan boleh menguntungkan kita semua di samping dapat memelihara soal keselamatan hidup setempat. Kesediaan kita dalam mengamalkan sikap kekitaan, kita akan menjadi satu contoh yang baik kepada generasi muda hari ini dan mereka juga tergolong untuk mengamalkannya. Hal ini tentu akan dapat menjalinkan semangat perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat di negara ini. Lama-kelamaan, benteng prasangka dan prejudis yang bersarang di dada kita tentu dapat dirobohkan. Itu terpulanglah kepada kita sebagai rakyat Malaysia untuk membuat pilihan yang bijak agar peristiwa yang lalu tidak akan berlaku lagi. Cara cadangan saya untuk menangani isu-isu perkauman ini ialah ibu bapa itu memainkan peranan yang sangat penting dalam mendidik anak-anak mereka. Oleh itu, ibu bapa ini mereka harus membimbing anak-anak mereka tentang pentingnya perpaduan kaum ini. Oleh itu, anak-anak mereka ini akan mempunyai persefahaman antara kaum lain yang menebar serta tidak akan menaruh perasaan negatif terhadap kaum lain sejak dari kecil lagi. Selain itu juga, ibu bapa ini juga turut menekankan dan menyampaikan ajaran agama kepada anak-anak mereka kerana agama ini mempengaruhi seseorang itu untuk berpegang kepada nilai-nilai baik yang diajar oleh ajaran agamanya sendiri. Contohnya seperti menghormati orang lain dan bersedia untuk membuat kebaikan dan sebagainya. Oleh yang demikian, pengalaman dan penghayatan ajaran agama boleh wujud satu pemangkin utama dalam mewujudkan keharmonian dalam kalangan masyarakat yang pelbagai kaum. Kesimpulannya, remaja bertanggungjawab untuk memainkan peranan penting ke arah pembukaan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Semua pihak hendaklah berganding bahu umpama au dengan tebing untuk merealisasikan wawasan dan gagasan besar negara. Kita tidak mahu generasi muda hari ini mengabaikan peranan mereka untuk memupuk perpaduan dan menghancurkan negara yang bakal dewasa gelap. Ihtizam dan kesungguhan remaja dalam memupuk semangat perpaduan adalah dituntut demi mewujudkan semua negara yang bersatu padu, aman, maju dan berdaya saing di peringkat global. Hal ini tidak mustahil untuk dilakukan kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Cadangan saya, pihak kerajaan perlu mengambil serius tentang isu perkauman ini. Pihak kerajaan perlu mewujudkan lebih banyak sekolah jenis wawasan untuk memupuk konsep perpaduan antara kaum. Contohnya, sekolah jenis kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil digabungkan dan setiap kaum belajar di bawah bangunan yang sama. Apabila mereka belajar di bawah bangunan yang sama, ini akan dapat mengeratkan lagi hubungan antara kaum itu sendiri dan mereka juga dapat memahami antara satu sama lain dan secara tak langsung ia dapat mewujudkan perpaduan antara kaum di Malaysia dan dapat mengeratkan hubungan setiap kaum yang ada di Malaysia. Sekali, sebagai penutup, masyarakat haruslah berfikir sejak negara kita mencapai kemerdekaan pada 59 tahun lalu, telah banyak cabaran dan dugaan yang telah dilalui oleh negara dan telah banyak pengorbanan yang telah nenek moyang kita lakukan untuk menjadikan negara kita sebagai negara yang aman dan makmur. Jadi kita sebagai generasi muda, generasi yang akan membangunkan negara kita, haruslah sama-sama menjaga keamanan sesama kita yang paling utama di antaranya adalah mewujudkan perpaduan di kalangan kaum yang terbagai. Peristiwa hitam 13 Mei 1969 dan peristiwa Kampung Medan 2001 haruslah diambil sebagai pengajaran dalam mewujudkan kesepakatan di antara kaum. Semua masyarakat haruslah berganding bahu dalam membantu mewujudkan negara yang harmoni, iaitu Malaysia Truly Asia. Terima kasih.